Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Asri Zamlin Ibrahim, merupakan pelatih diploma lanjutan epidemiologi binaan dan kawalan penyakit berjangkit. Hari ini saya akan membentangkan mengenai poster keracunan makanan asrama SMK Pamol Bloran Sabah. Untuk pengenalan keracunan makanan dan jangkit timbuhan makanan adalah merujuk kepada penyakit-penyakit yang berpunca daripada kandungan makanan yang tercemar. Biasanya punca keracunan makanan daripada bakteri atau racun bakteri tersebut, yaitu toksin dan virus. Bahan kimia seperti racun serangga dan racun tupai, logam berat seperti tembaga dan raksa, tumbuhan dan hasil laut yang beracun seperti kulat, cendawan, dan hasil laut yang bercengkerang seperti kekerang. Keracunan makanan adalah penyakit wajib dinotifikasi kepada BPD terdekat dalam tempo 24 jam di bawah Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Untuk latar belakang kejadian case, notifikasi telah dibuat daripada Hospital Bloran pada 1.50 petang pada 12/7/2020. Kemudian notifikasi kedua daripada Klinik Kesihatan Nango pada 2.30 petang pada 12/7/2020. Kemudian pengaktifan bilik gerakan dan pasukan RAT dan RRT Pejabat Kesihatan Bloran telah diaktifkan. Kemudian hasil siasatan semua kes yang dikesan mengalami tanda ataupun gejala yang sama dan mempunyai selera makan yang sama, yaitu makan makanan yang dibungkus ke dalam bekas makanan pada 11/7/2020, yaitu daripada dapur asrama SMK Pamol. 1 kes dikesan melalui PCV dan 2 kes dikesan melalui SCD, dengan jumlah kes keseluruhan adalah 12. Untuk definisi wabak pada kali ini adalah individu yang mengalami gejala seperti sakit perut, mual, dan cirit-cirit selepas makan makanan daripada dewan makan asrama SMK Pamol Bloran pada 11 Julai 2020. Kemudian kajian analitikal telah dibuat melibatkan 78 orang yang terdata termasuk kes mengenai sejarah makan dan simptom yang dialami. Aktiviti sampel melibatkan sampel klinikal makanan dan kesehatan juga dilaksanakan. Selain itu, pemeriksaan premis makanan dan pendidikan kesehatan turut dilakukan. Untuk latar belakang lokaliti, SMK Pamol merupakan salah sebuah sekolah di daerah Bloran, Sabah. Sekolah ini berkedudukan lebih kurang 117 km daripada Pekan Bloran. Kedudukan sekolah ini kira-kira 117 daripada Pekan Bloran dan klinik kesihatan terdekat adalah klinik kesihatan Nango sejauh 12 km. Episode keracunan makanan pada kali ini berlaku di asrama SMK Pamol. Untuk jumlah pelajar asrama semasa adalah sebanyak 78 orang. Asrama ini dilengkapi dapur asrama yang punya tandas yang sempurna dan sumber air diperolehi daripada bekalan air terawat milik kilang Pamol Plantation. Untuk objektif umum adalah mengenal pasti punca jangkitan dan memutuskan rangkaian jangkitan wabak keracunan makan di SMK Pamol Bloran. Untuk objektif khusus ada 3. Pertama, mengenal pasti punca jangkitan dan memutuskan rangkaian jangkitan penyakit berjangkit yaitu keracunan makanan. Kemudian mencadangkan langkah pencegahan agar tidak berlakunya wabak keracunan makanan di masa akan datang. Kemudian mengambil langkah kawalan dan pencegahan yang sesuai dengan cepat dan tepat. Kemudian kita pergi pada metodologi. Untuk kajian kali ini adalah cohort study, di mana kajian adalah daerah Bloran. Kemudian populasi kajian adalah pelajar asrama SMK Pamol, yaitu selama 78 orang. Kemudian pengambilan data melalui temu bol secara terus menggunakan aplikasi Google Form. Kemudian analisa menggunakan API Info dan Microsoft Excel. Berikut adalah keputusan dan perbincangan. Untuk klub epidemiologi wabak keracunan makan di asrama SMK Pamol, onset terawal pada 11 pagi yaitu 11/7/2020. Kemudian onset terakhir pada 1 pagi 12/7/2020, di mana melibatkan 12 orang. Kemudian untuk pecahan bangsa, kadazan dusun adalah lebih tinggi yaitu 50%, kemudian diikuti oleh sungai 25%. Selepas itu diikuti oleh bangsa lain yaitu Bacau, Kokos, dan Melayu. Untuk bilangan kes untuk jantina, semua kes adalah berjantina perempuan. Kemudian kategori umur dalam kategori 6 hingga 19 tahun.
Oke, untuk kejadian keracunan mengikut gejala, 100% adalah mempunyai ciri pirit, mual, dan sakit perut. Oke, untuk penerangan, onset bermula daripada jam 11 AM pada 11 hari bulan 7 2020 dan berakhir pada 1 AM pada 12 hari bulan 7 2020. Kes daripada golongan pelajar wanita dan yang telah membungkus makan daripada Dewan Makan pada 7 AM 11 hari bulan 7 2020. Golongan pelajar ini telah menyimpan makan lebih kurang daripada 4 jam daripada masa hidangan, yaitu jam 6 AM pada 11 hari bulan 7 2020 dan memakan makanan di sekitar jam 10 AM pada 11 hari bulan 7 2020. Oke, kemudian daripada kajian analitikal yang dibuat, dua makanan adalah signifikan, yaitu nasi lemak menunjukkan RR 8.07 dengan confidence interval lower 1.09 dan upper 59.44. Kemudian air siap risk ratio sebanyak 2.9 dengan CI lower yaitu 1.06 dan upper 8.0 dengan confidence interval 95%. Oke, daripada 9 sampel makanan proksi diambil, terdapat satu sampel yang dikesan bakteria Bacillus cereus pada makanan nasi lemak, manakala daripada 8 sampel suap permukaan yang diambil terdapat 2 suap permukaan yang dikesan Bacillus cereus, yaitu pada suap permukaan meja penyaring makanan dan suap permukaan periuk nasi. Kemudian kita pergi kepada cadangan. Kita pecahkan kepada dua, yaitu pengusaha dapur asrama dan pelajar. Untuk pengusaha dapur asrama, cadangan pertama adalah memastikan makanan disediakan tidak terlalu awal daripada waktu makanan dengan mengambil kira tempoh hidangan tidak lebih daripada 4 jam selepas dimasak. Memastikan makanan disediakan dimasak dengan sempurna, kemudian memastikan dapur bersih dan pengendali mengamalkan kebersihan diri serta mematuhi peraturan kebersihan makanan 2009. Sekiranya makanan dibungkus perlulah melabelkan makanan dengan maklumat, yaitu pernyataan berkenaan makanan serta merta. Kemudian tarikh dan masa disediakan pada label bungkusan tersebut. Kemudian untuk pelajar, makanan yang diberi perlulah dimakan serta merta atau kurang daripada 4 jam dari waktu penyediaan. Kemudian membasuh tangan dengan sabun dengan kerap sebelum dan selepas makan. Kemudian mengambil konsep lihat hidu rasa sebelum memakan makanan yang disediakan. Oke, untuk kesimpulan, wabak keracunan makanan ini disyaki disebabkan oleh bakteria Bacillus cereus. Faktor penyebab utama wabak ini adalah tempoh penyimpanan ataupun holding time makanan yang terlalu lama oleh pelajar yang terlibat. Itu sendiri sebelum dimakan menyebabkan patogen pada makanan ataupun pencemaran silang berlaku pada makanan yang dimakan. Oke, berikut adalah rujukan yang digunakan adalah daripada Kementerian Kesehatan Malaysia, yaitu Koresponden Pencegahan Wabak Keracunan Makanan di Malaysia Jilid 4. Kemudian borang laporan awal-awal penyakit bawaan air dan makanan di Malaysia, keracunan makanan, yaitu kolera, typhoid, hepatitis B, disentri. Kemudian garis panduan penguasaan wabak keracunan makanan FWPD/KRM GP 001/2006. Kemudian garis panduan umum penguasaan penyakit bawaan makanan dan air di Malaysia. Oke, kemudian penghargaan kepada Jabatan Kesehatan Negeri Sabah, kemudian Polis Kesehatan Kawasan Beluran, Kota Uniform Jangkit, Jabat Kesehatan Kawasan Beluran, kemudian terakhir sekali Mahkamah Keselamatan dan Kualiti Makanan Sandakan.